Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari itu kita belajar hadis yang ke-13, iman, Islam dan ihsan. Kalau ikut itu kita berhenti tak hadis tu, dan ke depan dia huraian-huraian dia. Jadi huraian-huraian dia tu saya dah hurai dah. Jadi saya tak baca lah huraian-huraian tu. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis ke depan. Tengok banyak depan sikit. Muka surat 70 tu, hadis iman dan Islam yang sempurna. Kalau kita saya muka surat 70 hadis ke depan, hadis yang ke-14, itu hadis yang ke-13, sambung hadis yang ke-14. Aku nampak tu saya macam langkau sikit kerana depan tu dia huraian. Hurai tu saya dah hurai dah. Jadi kalau nak terang lagi, tentu tengok huraian dalam tu juga. Jumpa ada yang ke-14. Jumpa dah. Itu. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al-Bukhari wal Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga aku menjadi seorang yang dikasihi olehnya lebih daripada ibu bapaknya, anak pinaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ni pertama kena beriman. Iman ni makna yakin. Kena yakin dalam mata hati. Khasnya pada rukun-rukun iman lah. Yakin pada Allah, yakin pada Rasul Allah, yakin pada malaikat, yakin pada kitab-kitab, yakin pada hari akhirat, yakin pada qada dan qadar, tu yakin. Islam buat benda yang Allah Ta'ala suruh, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Itu Islam. Iman tasdik biqalbi, percaya dalam mata hati, percaya sungguh-sungguh sehingga tidak ada sikit pun ragu-ragu Allah tu ada, Allah maha berkuasa. Tu pecahan-pecahan iman tu yang asas daripada rukun iman tu. Tasdik biqalbi makna ikat betul-betul sekukuh-kukuhnya dalam mata hati. Itulah modal yang paling mahal bila kita balik ke akhirat esok dengan iman. Kalau iman tak ada, segala amal ibadat yang dia buat tak jadi apa. Kalau iman tak ada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang ada iman, kalau dia ahli maksiat sekalipun, kalau Allah nak azab dia, Allah azab dia dalam neraka. Tapi oleh kerana ada iman, walaupun kecil sebesar biji zarah, sebiji sawi sekalipun, dia akan dikeluarkan daripada neraka. Dia tak kekal dalam neraka. Bezanya orang kafir dia kekal dalam neraka. Orang beriman yang ada iman, walaupun ahli neraka, walaupun dia berdosa, dia masuk neraka, dia tak kekal. Dia tak kekal. Sebab itu iman kena jaga betul-betul. Satu, kena yakin dalam mata hati. Yang keduanya, tanda-tanda kesempurnaan iman. Iman ni pula ada iman yang sempurna, ada yang tak sempurna. Bagaimana iman yang sempurna?
kesempurnaan iman. Tajuk kita nak belajar ni dalam hadis Nabi ni berkaitan dengan kesempurnaan iman. Iman yang sempurna. Baik. Iman yang sempurna, kalau ikut sini bahawasanya kata Nabi tidak beriman, yakni tidak sempurna iman sehingga kata Nabi kamu cinta padaku melebihi daripada kamu cinta kepada ibu bapa. Cinta padaku lebih daripada kamu cinta pada anak-anak, dan cinta padaku lebih daripada cinta seluruh manusia. Baru iman tu sempurna. Lah ni tuan-tuan sekalian, cuba kita muhasabah tengok. Betul ke tidak kita sayang kat Nabi lebih daripada mak bapak kita? Betul ke tidak kita sayang kat Nabi lebih daripada anak-anak kita? Betul ke tidak ada orang lain dah yang kita cinta melebihi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan jawab dengan mulut. Jawab dengan mulut tanya siapa apa semua sayang kat Nabi. Majlis lah ni ada majlis Muhabbatur Rasul, majlis cintakan Rasul. Saya sayang Nabi, macam-macam lagu, macam-macam nasyid, macam-macam apa semua ada nak menunjukkan cinta pada Rasul. Cinta sayang ni tuan-tuan sekalian, dia bukan jenis buat-buat. Dia mari di hati, dia berasa. Pada cinta sayang ni dia mari di hati, dia berasa. Itu dia rasa. Bila kita sayang kat orang, kasih kat orang, bukan nanti menyanyi, bukan nanti buat majlis, bukan nanti apa, dia berasa. Soalnya, saya lah ajak diri saya, tuan-tuan ada pagi ni semua. Benarkah kita sayang pada Nabi? Ada berasa tak sayang pada Nabi? Sungguh-sungguh benar. Kalau ada, iman itu sempurna. Kalau tak ada, la yu'minu. Tidak sempurna iman. Itu. Baik. Huraiannya. Sebagaimana yang sedia maklum bahawa sebab-sebab menjadi seorang itu tertarik hatinya, menghargai, mencintai, suka, berkenan atau kasih kepada suatu perkara atau seorang, ada kalanya kerana sesuatu perkara atau seseorang yang memberi. Baik. Soalnya, kalau tak cinta kepada Nabi, sebab apa tak cinta? Itu kena jawab. Kalau ada cinta, alhamdulillah, kita cuba mempertingkatkan rasa sayang pada Nabi itu. Itu. Kalau tak ada, kenapa? Kena cari punca dalam diri kita. Yang ni kena berubah. Kalau tak ada cinta pada Nabi, tak ada sayang pada Nabi, kenapa? Sebab apa? Awak. Itu. Ini. Baik. Sedangkan kata dia, yang boleh sebab berlaku kecintaan, boleh cinta itu dengan sebab beberapa perkara. Yang pertama, keseronokan atau kesedapan kepada panca indera. Seperti rupa yang cantik, suara yang merdu, bau yang harum, makanan atau minuman yang lazat, pakaian atau tubuh badan yang halus, lembut. Suka-suka ni yang boleh timbul suka, yang boleh timbul sayang, boleh timbul cinta ini selalunya kepada rupa yang cantik, suara yang merdu, bau yang harum, ciuman minuman yang lazat, pakaian, tubuh badan yang halus. Itu menyebabkan timbul rasa kita kasih, rasa sayang. Itu satu. Yang kedua, ketenteraman dan kesukaan kepada jiwa dan pikiran, seperti amal ibadat yang soleh, budi bahasa yang mulia, ilmu pengetahuan yang berguna. Itu akan timbul cinta. Yang pertama, suka cinta tu sama benda tadi. Yang keduanya, yang boleh menyebabkan rasa cintanya, kesukaan kepada jiwa dan fikiran. Suka pada jiwa dan fikiran seperti amal ibadat yang soleh. Bila orang melakukan amal soleh dan nampak rupa wajah soleh pada wajah dia, akan timbul perasaan kita kasih, kita sayang, kita suka pada dia. Itu. Budi bahasa yang mulia. Dia berbudi bahasa, akhlak yang tinggi, kita suka. Budi bahasa yang mulia. Itu.
dan juga ilmu pengetahuan yang berguna. Dia alim. Kita kasih pada dia sebab dia alim. Nah, kita akan timbul kasih. Ini sebab-sebab boleh timbul kasih. Kadang-kadang kita tengok orang alim tu, ialah kalau kita duk mengaji kat dia tu satu, mungkinlah kita timbul rasa kasih, rasa suka, rasa sayang pada dia. Kadang kita tak mengaji pun, ada kita pun tak kenal, tak pernah duduk buat tarbiyah pun, tapi kenal dia. Bila kita kenal, tahu kata dia ni orang alim, orang warak, orang soleh, timbul rasa kasih. Walaupun kita tak belajar, maknanya dia boleh timbul. Itu yang kedua. Yang ketiga, keselamatan dan kebahagiaan kepada keadaan kehidupan dunia dan akhirat, seperti harta benda, anak pinak, kaum keluarga dan kawan teman. Tiga benda tadi ni boleh menyebabkan kita jatuh cinta. Tiga benda tadi boleh menyebabkan kita jatuh cinta. Yang pertama, benda yang kita seronok, benda yang kita sedap, benda yang kita suka. Kita suka pada benda tu, kita boleh jatuh cinta. Yang kedua, ketenteraman jiwa. Bila kita tengok budak-budak soleh, kita tengok budak-budak mengaji agama, budak-budak tafiz. Sebab ini hiburan dia gini. Kalau kita pergi sekolah-sekolah agama, pergi mahak-mahak tafiz, pergi tengok pusat-pusat pengajian agama apa semua, kita tengok budak-budak pagi-pagi beribu menghafal Quran. Akan timbul rasa dalam mata hati kita ni seronok. Kita pergi pondok-pondok, bila tok guru baca kitab, apakah budak-budak keliling tok guru pakak buka kitab semua, kita tengok rasa seronok. Itu hiburan. Kadang-kadang berjalan makan angin di mana pun, tak ada pelan nak pergi ziarah sekolah agama, nak pergi ziarah mak-mak tafi, nak ziarah pondok-pondok ni. Dia ingat seronok tu dah ada pergi tempat shopping. Seronok tu pergi tempat tempat-tempat ada permainan apa semua, kolam renang dan sebagainya. Sedangkan kalau kita pergi tempat tumbuh agama ni, kalau boleh kita pergi tengok dia akan timbul rasa seronok. Tambah budak-budak kecil 7-8 tahun dah hafal Quran, angguk-angguk apa semua, rasa tenang, rasa seronok, jiwa tentera. Itu. Sebab itu ada orang dia suka buat benda ni. Dia bagi tanah, dia buat madrasah, kena dia pula rezeki lebih apa semua. Kenapa? Dia nak tengok benda ni boleh timbul sejuk mata hati. Boleh timbul sejuk mata hati. Itu cerita dia. Yalah tuan-tuan sekalian, bila kita buka sekolah, ada budak-budak mengaji apa semua, memang susah. Lebih-lebih lagi mengaji jenis Quran ni, tuan-tuan sekalian. Kerana benda ni benda besar, ujian dia tinggi, tapi puas. Tengok budak-budak tu puas, dia panggil. Itu cerita dia. Itu benda yang boleh timbul keseronokan dalam mata hati kita. Sama juga anak pinak kita. Kalau kita bela tu teruk, besarkan dia tu teruk, masuk waktu semayang dia semayang, tak payah suruh. Ada mengaji di mana start motor pergi mengaji, tak apa semua, dia akan boleh timbul keseronokan dalam mata hati. Itu baik. Yang ketiganya boleh timbul cinta, kebahagiaan ni, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Benda yang boleh selamat pada kita. Baik. Kalau salah satu dari sebab-sebab itu menjadi daya penarik hati seseorang, maka tentulah lebih kuat dan lebih mendalam tertarik hati seorang itu kepada suatu perkara atau seorang yang ia percaya ada padanya. Semua sebab-sebab yang tersebut, dan tidak terhimpun sebab-sebab daya penarik itu pada makhluk yang lain daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sebab-sebab tadi yang boleh kita timbul cinta, semua sebab-sebab tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita boleh timbul kasih, boleh timbul sayang sebab cantik, sebab lawa, wajah yang indah, ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam wajah yang paling cantik. Soalnya kenapa tak cinta pada Nabi? Itulah. Tak ada dah wajah yang secantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dulu depa kena tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari tak tengok wajah Nabi tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebab itu di waktu malam, seorang sahabat dia duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulannya malam itu malam bulan mengembang. Bulan purnama. Dia tengok bulan, dia tengok wajah Nabi. Dia tengok bulan, dia tengok wajah Nabi. Indahnya bulan itu. Lepas tu dia tengok wajah Nabi. Akhirnya dia buat keputusan. Indahnya bulan ini, cantiknya bulan ini, tapi cantik lagi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah lagi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pasal kita suka kepada keindahan, kita suka pasal suara merdu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah paling cantik, paling segak. Putih Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitamnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kenapa tak boleh sayang pada Nabi kalau sebab tu? Kalau sebab tu. Mungkin tak kenal Nabi dan tak belajar sifat-sifat Nabi. Tak belajar orang panggil tentang tubuh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana sahabat-sahabat cerita dalam kata-kata mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau tak boleh timbul rasa cinta pada Nabi ni sebab dia tak belajar hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak juta. Kita belajar ni hadis 40 tak habis. Nada. Hadis 40 tak habis. Hadis Sahih Tirmizi ratus ribu hadis. Nada. Bukhari Muslim berpuluh-puluh ribu hadis. Hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim banyak. Dan banyak lagi kita hadis banyak. Jadi oleh kerana kita sikit belajar ilmu hadis ni, maka kita kurang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kurang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat dan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurangan. Berkurangan. Tak berapa cinta tara mana. Penting tak cinta? Penting. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu selagi mana kamu tidak cinta pada aku. Lebih daripada kamu cinta pada anak-anak kamu, lebih daripada kamu cinta pada bapa kamu, lebih daripada kamu cinta seluruh manusia. Kalau ada orang lain kamu cinta lebih daripada Nabi, la yu'minu, kamu tak beriman. Jangan main-main. Cinta ni rasa dalam hati, bukan buat-buat. Bukan buat-buat, macam sedih, bukan boleh buat-buat sedih. Macam seronok, bukan boleh buat-buat seronok. Kalau buat pun tak jadi apa. Sebab sedih, seronok ni dia ada hati. Itu peranan hati, bukan peranan luar. Tak ada, itu hati. Sama juga cinta. Kalau nak tunjuk cinta boleh. Kita buat majlis Muhabbatur Rasul. Kita pakai pakaian Nabi, serban, jubah. Kita apa semua boleh kan nak buat. Tapi mari ke tidak di hati. Seorang Arab Badui, dia buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Badui, dia duduk di hujung kampung, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Si Badui ni, suatu hari dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ni dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ni mari tanya apa? Ya Rasulullah, bila nak kiamat? Badui mari tanya bila nak kiamat. Kalau Badui tanya apa tanda kiamat, banyak boleh cerita. Dia tanya bila nak kiamat. Tanya bila nak kiamat ni macam tanya bila hang nak mati. Itu dia tanya tarikh kiamat. Badui. Batu kalau kita nak tanya soalan pun tanya hak elok-elok. Ni kadang tanya hak pelik-pelik macam Badui. Soalan tu macam Badui. Itu. Soalan yang tak logik kadang tanya. Ustaz, saya minum susu isteri saya. Tidakkah saya jadi anak susu dia? Ni soalan Badui nama dia. Ada soalan Badui. Ada. Nak susu apa? Bapak budak dah. Ya hampu pi puluh minum susu sama naik dengan anak apa tu? Lepas tu pening kepala pula takut jadi nak susu dia. Ini Badui. Zaman lah ni orang panggil banyak soalan Badui. Itu cerita. Badui ni dia tanya Nabi bila nak kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik Badui. Wahai Badui, yang kamu ni pandai-pandai tanya bila nak kiamat, apa
apa persediaanmu untuk menghadapi kiamat? Nabi tanya balik. Hang buat apa? Ni tanya nak kiamat bila ni, apa hang buat apa untuk menghadapi kiamat? Kalau kiamat, apa hang buat? Apa hang bersedia? Hang buat apa untuk menghadapi kiamat? Badui jawab, ya Rasulullah, saya tak semayang kecuali yang wajib-wajib, yang sunat-sunat saya malas. Saya buat hak wajib je, hak sunat saya malas. Ini badui. Dia buat hak, dia kata saya buat yang wajib-wajib je, yang sunat-sunat saya tak buat, saya malas. Kita pun bukan badui tu, kau teruk je. Nah, cuma badui itu mengaku, kita tak mengaku. Gitu. Badui kata saya buat yang wajib-wajib, yang sunat saya tak buat, saya malas ya Rasulullah. Mengaku betul, dia orang kampung Ulu, tuan-tuan sekalian. Itu. Lepas tu kata badui, saya tak puasa kecuali puasa yang wajib-wajib, hang sunat-sunat saya malas. Saya malas. Pendek kata badui, ya Rasulullah, saya tak ada amalan banyak, amalan saya sikit je, yang wajib-wajib sunat-sunat semua saya tak buat. Lepas tu kata badui, walaupun saya ni amal tak banyak, kata badui, inni uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah. Seorang badui, tuan-tuan, orang buta huruf, orang kampung kasar, kerja kasar. Payah jenis orang-orang kampung, jenis macam lah ni lah, kalau jenis motong getah, duduk dalam kampung, kerja kasar, tarik getah sekerak, tarik pisang, jual apa, kerja kasar. Dia payah nak sebut sayang-sayang, cinta-cinta ni sayang. Payah nak sebut, walaupun dia sayang, dia tak sebut. Kat bini dia tak sebut. Bukan dia tak sayang, tapi tak sebut sebab dia jenis orang kasar. Dia tak macam budak-budak lah ni panggil bini sayang, ayang. Lah ni, ni kerja-kerja pejabat lo ekon boleh lah. Tapi kalau orang kampung-kampung dulu-dulu, bukan dia tak sayang kat bini dia. Dia tak, bukan tak sayang, tapi dia jenis kasar. Sayang pun dia tak sebut sayang. Sebab perangai dia tu jenis kasar. Madak. Macam anak-anak. Bukan dia tak sayang ke anak-anak, tapi dia payah nak sebut sayang tu payah. Kita ingat arwah bapak kita, tok wan kita dulu no. Biasa dah sebut, ayah sayang kat cik. Biasa dengar tak? Tak sebut. Nada. Orang sebab apa? Sebab tengoklah, kita tak boleh salah bapak kita. Dia jenis kerja lagu mana? Nada. Kalau jenis kerja kampung kasar apa semua, dia nak sebut lafaz sayang ni susah. Nada, susah. Kalau kita tengok tok wan kita dulu, hak kerja jenis kerja kasar, jenis apa semua ni, dia nak lafaz kata sayang tu susah. Sebab dia orang kasar. Aja lepas sayang ni jenis orang-orang kerja duduk dalam pejabat. Nah, relax, apa semua, itu boleh lah. Nah, itu jenis orang apa? Jenis orang kampung-kampung kasar ni dia susah nak sebut sayang. Badui ni kerja dia kasar. Dan memang dia tak pernah selafaz sayang kat sesiapa, walaupun pada anak dia, walaupun pada bini dia, dia payah nak sebut sayang. Tapi bila badui dia pergi depan Nabi SAW, Nabi tanya, hang buat apa wahai badui? Dia kata, saya tak ada amalan banyak. Lepas tu dia lafazkan lafaz yang sangat lembut. Ini, kalau orang mengaji Arab, ini uhibbuka ya Rasulullah, tapi aku sangat cinta padamu ya Rasulullah. Itulah cinta pertama yang badui lafaz. Tak lafaz pada siapa-siapa, pada Rasulullah saja. Bila badui kata kat Nabi begitu, Nabi SAW kata, wahai badui, kamu tak payah tahu bila nak kiamat. Kamu tak payah tahu bila nak kiamat. Tak payah tahulah bila nak kiamat. Cuma kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu di hari kiamat bersama-sama dengan orang yang kamu cinta. Anta ma'amam ahbabta, kamu di negeri akhirat bersama-sama dengan orang yang engkau cinta. Tu nak kata cinta ni bukan benda main-main. Kalau kamu cinta pada aku, okey, kamu sama dengan aku. Kalau kamu cinta duk atas dunia ni dengan siapa kita sayang, dengan siapa kita kasih, dengan siapa kita di akhirat esok sama orang tu. Mesti ada orang yang menjadi idola kita. Orang ni panggil idola dah ada je. Mesti ada orang yang kita kagum, yang kita kasih. Duk dia.
sayang. Sebab tu disuruh kita berdoa ke Nabi tak ada Allahumma ahina bil hayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan hidup ulama. Ada orang ialah ada rasa kasih, rasa sayang, rasa suka pada ulama. Alhamdulillah lah. Ada orang tak boleh. Dia minat pemain bola sepak ni, minat sungguh. Bukan sakat minat, cinta lagi. Ada orang minat pemain gusti. Bangkitlah sama dia dengan derok ke apa ke. Bangkit. Jangan begitu. Maknanya kita akhirat esok ni tahu, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kita cinta di dunia. Itu. Sebab Nabi sebut anta ma'amam ahbabta. Kamu akhirat esok bersama-sama dengan orang yang kau cinta. Cuba kita duduk saja dia lala ni, kita duduk saja, kita ambil hadis ni sebagai dasar untuk kita berfikir. Kita sayang kat siapa sebenarnya? La ni, yalah Allah lah kita sayang. Allah Ta'ala kena ada rasa cinta, rasa apa semua. Itu. Kalau di kalangan hari ni, siapa yang kita sayang, siapa yang kita kasih? La ni. Kita akan dibangkit bersama-sama dengan orang tu akhirat esok. Kalau tak ada, kena pupuk. Nombor satu sekali, Rasulullah SAW. Boleh beli baju tulis I love Muhammad, I love Rasulullah. Boleh buatlah apa pun, buatlah. Tapi kalau tak ada rasa lah hati, alah, takkan kita tak pernah bercinta? Dan takkan tak pernah rasa cinta? Ada. Kita pernah rasa cinta, masa bertunang dulu kena rasa cinta. Dah kahwin dah rasa sayang. Ada rasa sayang kat anak, ada rasa. Rasa tu ada ke tidak pada Nabi SAW? Kalau tak ada, iman dia bahaya. Kenapa? Cinta pada Nabi ni kemanisan iman. Cinta pada Nabi ni dipanggil halawatul iman, kemanisan iman. Kalau beriman tak sayang kat Nabi SAW, macam gula tak manis. Pada beriman tapi tak sayang kat Nabi. Tak sayang kat Nabi, seperti mana gula tak manis. Nak buat apa gula? Tak ada faedah gula. Macam garam tak masin. Nak buat apa? Sama juga. Beriman tapi tak ada cinta pada Nabi, macam gula tak manis. Macam garam tak masin. Tak ada faedah. Tujuan orang nak ambil gula tu nak manis. Tujuan orang nak makan garam nak masin. Tapi kalau garam tak masin, gula tak manis, garam dan gula tak ada faedah. Sama juga mengaku beriman, tak cinta pada Nabi, iman tak ada faedah. Kalau kita buh tajuk tu pun tuan-tuan, kita kena usaha banyak lagi belum kita mati. Sebelum kita mati, kita kena usaha banyak lagi untuk dapat rasa cinta pada Nabi SAW. Kalaulah salah satu daripada sebab-sebab itu menjadi daya penarik hati seorang, tentulah lebih kuat dan lebih mendalam tertarik hati seorang itu kepada suatu perkara atau seorang yang ia percaya padanya. Semua sebab-sebab yang tersebut dan tidak terhimpun sebab-sebab daya penarik itu pada makhluk yang lain daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebab tu, kalau sebab cantik, mana ada orang lebih cantik daripada Nabi? Kalau sebab suara sedap, mana ada orang yang lebih suara sedap daripada Nabi? Betul. Kalau kita pergi ke Mekah dengan imam-imam yang baca sedap, Allah, sedapnya dia baca, lembut je, relax je. Imam-imam Mekah ni dia baca, dia tak gaduh. Bukan dia gaduh buat suara pelik-pelik pun. Ada. Sebab tu budak-budak saya kadang-kadang jadi imam, dia tarik lagu apa semua. Saya kata, kalau kamu tarik lagu apa semua ni, lagu ni lama-lama orang dengar macam hilang apa semua. Tapi kalau kau tarik direct, elok, slow, apa semua, jadi sedap sedia. Ada, sedap sedia. Sebab tu dia baca ni relax. Ada, relax dia baca. Benda ni sejuk masuk dalam mata hati orang. Ada, sejuk masuk dalam mata hati orang. Sampai kadang bila orang balik
Orang cari CD-CD imam macam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nak dengar semula. Sebab apa? Tertarik dengan suara dia. Sedap, baca sedap. Ada. Macam saya suka sangat Syekh Mahir tu, dia baca. Ada. Relax baca. Dia baca. Orang panggil. Relax dia baca. Dah berpuluh tahun duk buka rumah saya tu, saya tetapkan kena buka Quran sejak daripada 7 pagi sampai 11 malam. Sentiasa bunyi Quran. Marasa saya bunyi Quran semua. Nah itu. Jadi dengar tu orang panggil, bunyi. Suara tu. Baik, sampai bila orang dengar suara imam-imam masjid, imam-imam Mekah tu, orang berusaha nak tengok muka. Oleh kerana orang berjuta duk apa semua ni, dia ni ikhtiar juga nak tengok muka imam ni macam mana, sebab dengar suara. Sebab dengan suara ni boleh jatuh cinta. Itu cinta. Dengan suara ni boleh jatuh cinta. Tu yang tambah hak bau pi ke hak nak pi umrah, nak gaduh, nak tokam sana tokam sini. Itu boleh tengok wajah imam tu, dia balik cerita di hotel ni 2 minggu tak habis. Aku boleh tengok, aku semua balik sini pun duk cerita tu. Sebab apa? Suara dia yang menyebabkan boleh cinta. Suara dia menyebabkan boleh rasa cinta. Suara dia itu. Baik, kalau suara boleh menyebabkan rasa cinta, kenapa kamu tak kenal? Quran ni mula-mula turun kat siapa? Kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni imam-imam yang ada ni berapa keturunan, berapa lapis dah. Pun bila kita dengar, kita rasa Allah sedapnya. Kalau budak baca, rasa nak peluk budak tu, rasa nak dakak budak tu. Nah itu. Tapi imam tu mujurlah polis jaga apa-apa semua sampai berpuluh-puluh polis jaga tu imam Masjidil Haram tu. Kalau biar polis tak jaga, pakat peluk dakak cium imam, mati lemah gitu ya. Nampak ni? Kerana ada apa? Suara. Kata dia, kenapa kamu tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Sahabat selalu sebut dalam hadis. Sahabat kata, saya cukup, seorang sahabat bila semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup selesa. Panjang sangat pun pendek sangat pun dah semayang di belakang Nabi. Nah itu. Dan kata sahabat, saya seorang sahabat, saya tukar sahabat, lupa sahabat apa nama. Aku ni sangat suka dengar Nabi bila baca watin wazaitun. Bila Nabi baca surah tu aku seronok sangat dengar. Seronok sangat. Tentu kita bayangkan, orang baca Quran sedap-sedap di akhir zaman ini pun hati kita boleh tertarik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang baca, yang menerima tu sendiri baca macam mana? Sepatutnya bila kita dengar suara-suara imam, suara ni apa semua, betul tuan-tuan, nak pi umrah, nak pi haji ni kena mengaji. Kena mengaji lama. Benar ni lah, benar ni yang kita nak kenang pi sana tu. Bukan duk balik cerita, tak iman ni baca semua. Sedangkan kita kena kenang, sebab itu jiwa ni kena hidup. Ni satu, padahal banyak lagi benda yang kita kena kenang. Allah, ni suara imam macam mana Rasulullah dulu, baru boleh timbul rasa cinta. Cinta. Tambah Mekah tu tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, kalaulah tak mengaji hadis, tak mengaji kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat dulu, mana boleh kita nampak tanda-tanda kesan-kesan dulu? Satu benda tak ada. Kalau orang pergi, dia tak mengaji, dia ingat Mekah dulu sekarang macam tu. Dia tak boleh nak bayang tu, tak boleh bayang. Sebab tu saya selalu sebut ni, walaupun kita ni orang panggil tak nampak macam mana keadaan zaman Nabi dulu, sebab kita hidup belakang lebih 1400 tahun di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ada mata hati. Kita belajar Kaabah begini, Masjidil Haram begini, belajar apa semua. Kita